Assalamualaikum. Alhamdulillah, mahasiswa IPT yang dimuliakan sekalian, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita dalam siri ke-12 Goal Forever hari ini. Dalam siri ke-11 sebelum ini dibincangkan peluang semasa krisis. Sekali lagi ditekankan bahawa peluang terbuka semasa krisis, bukan selepas krisis. Lepas krisis, bisnes baharu muncul dan penuhkan tempat-tempat yang dikosongkan sebelumnya. Landscape baru sudah siap. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi tentang tajuk modal. Apakah modal yang paling penting? Akal, yang merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala diberi kepada manusia. Akal mampu memikirkan dan hasilkan idea. Agaknya, apa berlaku kepada seorang yang ada modal tapi tak ada idea, berbanding seorang yang ada idea tetapi tiada modal? Ini adalah pitfall. Hati-hati pelajar IPT sekalian. Tanpa idea, modal langsung tidak relevan. Seperti kata-kata Thomas Tasser, "A fool and his money are soon parted." Ambillah pengajaran. Frasa ini merujuk seorang yang hilang wang dengan pantas semasa sama ada melalui penipuan atau boros. Dalam kes perkongsian kita, ianya adalah modal. Ada pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan dalam memberi modal dan juga latihan seperti Tekun, Mara, UDA, PUNB dan sebagainya. Terdapat juga bank-bank yang menyediakan pinjaman modal seperti CIMB, Bank Pertanian, Bank Muamalat dan sebagainya. Poin di sini ialah modal bukan isu utama. Jika kita pergi ke agensi-agensi dan bank-bank tersebut, kita perlu ada idea. Mereka akan kaji dan beri modal jika idea memang bernas. Di samping itu ada mata yang memerhati. Kumpulan ini mencari sesiapa yang memiliki idea baharu. Mereka ini ada modal. Mereka ini dipanggil pelabur. Sekali lagi ditekankan bahawa modal bukan isu. Justru, ianya kontras dengan pandangan umum bahawa wang sukar dicari. Sebagai assignment, saya minta pelajar IPT sekalian baca biografi dua tokoh bisnes terkenal, iaitu yang pertamanya Colonel Harlan David Sanders, KFC, dan yang keduanya Raymond Albert Kroc, McD. Kisah-kisah bagaimana pelabur-pelabur yang melihat potensi bisnes yang luas yang ada pada KFC dan yang ada pada McD pada ketika itu sanggup bayar sejumlah wang yang besar untuk dapatkan idea bisnes mereka. Seterusnya, melebarkan lagi bisnes KFC dan McD ke seluruh dunia. Minda dan akal pelajar-pelajar telah sekian lama ditanam dengan kata-kata ini sejak kecil. Bukan senang nak dapat atau nak buat duit. Hari-hari kita dengar mantra yang sama. Secara psikologi, apa-apa yang diulang akan mendapat tempat di sudut minda. Justru perkara ini dicerna oleh minda dan bertukar menjadi suatu kepercayaan dan fakta. Ini juga satu lagi pitfall. Idea yang sepatutnya diberi perhatian terabai. Founder banyak syarikat-syarikat gergasi di dunia adalah terdiri daripada anak muda. Contohnya kita lihat Google. Foundernya adalah Larry Page dan Sergey Brin. Mereka menggegarkan dunia teknologi maklumat dengan search engine yang sangat power dan aplikasi-aplikasi yang lain. Mereka adalah graduan daripada Stanford University. Agak-agak berapa gaji mereka? 10,000? 100,000? Bukan. Gaji mereka adalah 1 USD setahun. Kenapa 1 USD? Inilah wisdom golongan berminda kaya. Pelajar-pelajar IPT sekalian, mereka tak makan gaji. Hanya golongan M40 dan B40 kejar gaji. Mereka ini tak perlukan gaji dalam hidup mereka.
tetapi mereka ada aset-aset yang berterusan jana wang walaupun semasa mereka pergi bercuti panjang. Ini kerana mereka maklum bahawa apabila gaji tinggi, teks, cukai juga tinggi. Hakikatnya gaji adalah pendapatan aktif. Di sisi yang lain, saya akan kongsikan konsep pendapatan aktif dan pendapatan pasif dan kenapa mereka yang miskin kekal miskin, yang kaya bertambah kaya. Sebahagian golongan middle class pula jatuh miskin semasa krisis ekonomi. InsyaAllah pelajar-pelajar IPT sekalian, berjumpa lagi kita di sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Gold Forever ini. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.